Allah bihi tariqan ilal jannah wa qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi kesempatan untuk kita masih terlaksanakan kewajiban kita solat maghrib dan Jumaat, dan insyaAllah setelah kita menunggu solat Isya kita sambung ngajar kita yang berkaitan dengan hadis, insyaAllah pandukan kitab syarah hadis untuk Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Dan mudah-mudahan sama-sama kita buka dengan baca kitab Al-Fatihah. Dan sebelum saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri wa Adha Fatimah. Hari yang berapa ni? 13. Malam ni 13. Ini malam ni 13 Syawal. 13 Syawal. Bulan 13 ni Mei apa sama? Sama. 13 ni 13 Syawal. Ini 12 mana ni 13. Senin. 12 ya. 12 ni. Boleh lah. Saya Melayu sebulan lah. Muka surat 86 keempat berpuasa bulan Ramadan. Tentunya beraya dari bulan Syawal. Ini masih pagi. Ini rukun Islam. Yang ketiga zakat kan? Dia ada khilaf dengan ulama. Sebab ada satu hadis dalam Sahih Muslim ini Muhammad dia tegaskan bahawa itu sunat solat, puasa, zakat, haji. Di sini solat, zakat, puasa, keempat baru haji. Jadi ada ketetapan mesti ikut tertib ke tidak. Di sini ulama ada khilaf. Satu pilihan dari segi periwayatan, Imam Ibn Umar dia tekan bila Nabi sebut puasa dulu, puasa dulu, namanya buat solat, syahadah, solat, puasa, zakat. Dia ada sahabat sebut balik, dia kata balik. Ibn Umar dia pegang betul-betul. Jadi dari segi pengamalan tak disahut mana-mana dulu. Ketiga puasa, keempat zakat, atau ketiga zakat, keempat puasa, tak ada masalah. Sebab zakat dengan puasa kita boleh tengok puasa setahun sekali, zakat pun setahun sekali. Cuma zakat ada dua, satu zakat harta, satu zakat fitrah. Puasa Ramadan, yang lain semua puasa sunat. Cuma ulama yang suka meletakkan zakat setelah solat baru puasa, sebab dalam Al-Quran Allah akan sebut dua ni, aqimus solat wa atuz zakat. Dirikan solat, naikkan zakat. Banyak empat. Allah kata dirikan solat, puasa bulan Ramadan. Dirikan solat, naikkan zakat. Aqimus solat wa atuz zakat. Banyak ayat. Jadi ulama hadis pun dengan dalam susun dalam kitab yang Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, ada yang tak zakat dulu baru puasa. Ada yang zakat kita zakat dulu baru kita bersaum.
Sebab Allah sebut solat, Allah kandingkan solat dengan zakat. Kalau solat zakat, di sini pun disusun ikut hadis yang diriwayatkan. Nah, kita tengok hadis. So, riwayat banyak, dia datangkan satu je ni. Riwayat memang banyak. Itu surat 71. Waktu dia zakat, watasum Ramadan. Disebut zakat dulu, baru puasa. Ini salah satu hadis di mana? Hadis tentang rukun Islam, rukun iman banyak sangat. Bahkan hampir mencapai mutawatir. Kita dalam satu habis. Maka dalam kebanyakan itu memang ada susunan yang terbalik. Ada yang sebut puasa dulu baru zakat. Sini dia ambil yang sebut zakat dulu baru puasa. Tak ada masalah, dia tak ada apa. Dia bukan susunan macam solat yang kena subuh, batu, asal dia tak ada terbalik. Dalam bab ni tak risau. Rukun Islam. Keempat, berpuasa bulan Ramadan. Setelah kita puasa bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah terima puasa kita. Tiap-tiap orang Islam wajib berpuasa. Berpuasa menurut berarti. Berpuasa menurut bahasa atau menurut syarak. Selalu menurutnya itu. Menurut bahasa atau menurut syarak. Kita tengok. Berpuasa menurut berarti mencegah nafsu lahir dan batin dari segala yang dilarang, serta mengawasi gerak-geri badan dari melakukan sesuatu yang ditegah oleh hukum. Ini nak kata syarak, boleh nak kata bahasa pun. Berbuat puasa soma yasumu sauman. Asalnya soma yasumu sauman, yang maknanya siap, menahan. Saum itu menahan. Secara bahasa saum itu, puasa itu menahan. Menahan diri daripada apa saja. Kalau secara syarak, puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara lain yang membatalkan puasa. Itu puasa menurut syarak. Di sini dia sebut lain macam puasa menurut, betul mungkin dia kata pandai-pandai yang tambah sini menurut apa. Puasa menurut berarti tergantung tu ayat ni. Ada satu perkataan yang dibuat. Standard 3. Standard 3. Apa saja lafaz dilihat dari 3. Maksudnya menurut 3 sudut pandang. Yang pertama luar bahasa, yang kedua syarak, yang ketiga uraf. Uraf ni kebiasaan. Luar ada hakikat, ada majas. Majas ni kiasan yang sebenarnya atau yang kiasan. Isi syarak ada hakikat, ada majas. Kalau uraf, dia sebelum dia pecahkan kepada hakikat majas, dia ada uraf am, dia ada uraf khas. Kebiasaan yang umum, kebiasaan yang khusus. Maka uraf am ada majas, ada hakikat, ada majas. Uraf khas ada hakikat, ada majas. Dan mana-mana kitab fiqh kita hadis, dia akan sebut dua. Misalnya dua, lughah dan syarak atau lughah dan istilah. Solat secara lughah doa, solat secara syarak aqwalun wa af'alun muftatahatun bi takbiratul ihram, mukhtamatun bi taslim bi syurutil makhsusah. Solat secara hakikat syarak. Selalu dia pula, tapi di sini dia tidak pernah berpuasa menurut. Kalau dalam kitab fiqh, di mana yang saya sebut tadi kan, ulama kata puasa itu mana itu? Puasa menurut bahasa menahan. Puasa menurut bahasa menahan diri.
Kalau puasa menurut syarak, menahan diri daripada makan dan minum serta jima dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. 3 itu ya, makan, minum, jima. Yang lain semua dikiaskan kepada makan, minum, jima. Memasukkan sesuatu dalam adalah makan, minum, dan jima bahagian bawah. Dalam makan, minum bahagian atas. Lalu dikiaskan dari situ, masuk benda atau masuk ubat, itu masuk injection, tengoklah, tempat puasa lah, start fikah dan tambah. Masuk melalui manfas nafsu, rongga apa dia, ruang yang terbuka dan sampai kepada jauh, rongga dalam. Itu batal. Itu puasa menurut syarak. Di sini dia sebut lebih luas lagi lah, iaitu dia kata berarti mencegah nafsu lahir dan batin. Apa nafsu lahir, apa nafsu batin? Nafsu lahir zahir, lahir itu luaran zahir, batin dalam. Nafsu apa nafsu? Nafsu kalau buka kamus berpuluh-puluh mana. Nafsu banyak mana. An-nafsu, an-nafsu. Kalau Quran Allah sebutkan inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Surah Yusuf. Dan yang lain Allah kata wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan diri yang mana kami seimbangkannya, lalu kami ilhamkan kepadanya fujur dan taqwa. Kemudian dalam Quran lagi fala uqsimu bin nafsil lawwamah, nafsu yang mencela, banyak mencela diri sendiri sebab banyak maksiat. Itu dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu mutmainnah. Quran sebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebab tu ada nafsu syahwat, nafsu makan, nafsu minum, nafsu seks. Banyak ada nafsu. Dalam kitab fiqh, mala nafsa sa'il, yang mana tidak ada darah yang mengalir. Nafsu dengan mana darah, nafsu dengan mana diri, nafsu dengan mana keinginan, nafsu dengan mana syahwat. Macam-macam ada nafsu. Kalau kaji satu kata dalam kitab tasawuf, dia baca dalam kitab ensiklopedia tasawuf, dia bahas nafsu tu. Pendapat ulama menghuraikan makna nafsu. Cuma yang masyhur tu, dua atau tiga. Satu nafsu roh, nafsu dengan makna roh. Satu nafsu dengan makna diri. Wallazi nafsi biyadihi, yang Nabi selalu sumpah demi zat yang diriku, jiwaku di dalam genggamannya. Kemudian nafsu dengan makna keinginan, syahwat. So yang sini sesuainya saya rasa keinginan, iaitu mencegah nafsu lahir, keinginan luaran, melihat, mendengar, bercakap, itu semua keinginan. Mata dia ingin nak tengok apa, orang lelaki ingin nak tengok apa. Orang lelaki, semua lelaki ingin nak tengok satu. Dengar, dia ingin nak dengar apa? Ingin nak dengar apa? Muzik, hiburan ke? Cakap lagi ya. Foto. Itu keinginan zahir. Kemudian batin. Keinginan batin macam-macam. Keinginan seks, makan, minum. So dia mencegah nafsu lahir dan batin dari segala yang dilarang. Kita ada keinginan untuk melihat, dan semua benda kita boleh lihat. Nak lihat hanya perempuan isteri atau mahram.
Tak cukup satu, tambah 4. Tengoklah perempuan. Ini orang jangan tengok. Ada lagi tak masalah. Janda lah. Keinginan untuk mendengar. Ada benda kita boleh dengar kuliah, boleh dengar nasihat, dengar ilmu, dengar umpatan, dengar cacian, dengar tak boleh lah. Itu dia bercakap benda baik boleh, nasihat, cakap dakwah, cakap ilmu. Tapi kalau mengumpat, menutup, menguji, tidak boleh. So bila dia menahan diri daripada semua tu, dia panggil puasa. Maknanya dia pergi makna puasa di sini secara luas. Kalau kita pergi kepada puasa yang Ramadan kan, dia punya point dia, topik dia puasa Ramadan, tapi dia ditenangkan puasa secara universal, secara luas tu. Baru dia pergi kepada Ramadan. Sebab kalau puasa Ramadan kita menahan diri daripada makan, minum, jima dan segala perkara yang batalkan puasa. Bila dia tahan benda tu, tapi dalam masa yang sama dia sedang puasa, dia mengumpat. Dia dengar benda-benda yang dia tengok benda yang puasa dia batal. Puasa tak batal, pahala puasa batal. Pahala puasa batal. Puasa batal dia dikira menunaikan kewajipan lah. Kalau puasa batal kena qada. Tapi kalau pahala puasa batal tak kena qada lah. Dia dah selesai lah tanggungjawab dia, kewajipan dia. Tapi pahala mungkin sikit, mungkin kosong. Itu puasa tahap kedua menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Puasa ketiga, puasa Shaumul Am, Shaumul umum ataupun Shaumul am, puasa orang awam. Yang kedua Shaumul khas, puasa orang yang khusus. Yang ketiga Shaumul khususil khusus, orang yang khusus di kalangan yang khusus. Perdana Menteri adalah menteri itu dia perdana. Menteri kan khusus, tapi dia ada lebih khusus lagi, perdana. Bukan wira personal, perdana menteri. Dia tak ada personal menteri, wira menteri. Dia ada perdana menteri. Jadi kena datang dia tukar. Ini khusus yang masuk peringkat yang ketiga. Jadi yang peringkat yang pertama kata Imam Ghazali, dia hanya menahan diri daripada makan, minum, jima dan perkara yang membatalkan puasa. Peringkat yang kedua, dia bukan sah menahan diri daripada makan, minum, jima yang tadi membatalkan puasa. Dia menahan juga anggota-anggota zahir dan batin daripada melakukan perkara yang dilarang oleh syariat. Ini puasa khusus. Yang ketiga, menahan hati daripada selain Allah. Itu Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dan wali-wali. Kita wali-wali biu-biu. Jadi disebut di sini puasa tahap kedua. Puasa tahap kedua dalam Ihya. Puasa wajib tak ditunaikan menurut ketentuan syariat. Allah SWT menetapkan syariat puasa dengan firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, dituliskan. Kutiba, ditulis maknanya difardukan, ditulis sebagai satu hukum. Kutiba itu ditulis, tapi maksudnya di sini ditulis suatu kewajiban, satu ketetapan kewajiban. Alaikum, ke atas kamu, wahai umat Muhammad, as-siyam, puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana yang telah diwajibkan, difardukan kepada umat terdahulu. La'allakum tattaqun. Ini poin dia. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa itu kamu akan bertakwa atau meningkat ketakwaan. Jadi ulama kata maksud puasa adalah untuk membina ketakwaan, bukan sekadar
menahan daripada makan dan minum saja, tetapi puasa ni suatu amalan untuk meningkatkan ketakwaan. Sebab puasa ni dia tak sama dengan amalan lain. Kebanyakan amalan kita melakukan. Solat kita kena lakukan. Kita kena spend time, luangkan masa. Kita kena ambil wudu, kita kena pakai pakaian untuk awal masjid atau rumah, atau kita perlu mengenal kiblat. Sudah ada time kita spend, itulah 10 minit, 9 minit ya. Kalau zakat kita kena keluarkan, bayar. Haji lagi lah, kena keluar lagi, pergi ke Makkah, kena tawaf sehari dan sebagainya. Puasa buat apa? Puasa kita buat apa? Puasa tak perlu buat apa pun. Puasa kita hanya perlu niat. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan sebelum semua. Kalau puasa sunat masih boleh niat sebelum zuhur, sebelum zawal. Puasa sunat. Puasa wajib sebelum zuhur. Lepas tu buat apa? Hidup, makan, minum, kerja. Makan minum tak boleh lah. Hidup, kerja. Buat apa saja. Sambil kita semayang, sambil boleh masak. Sambil semayang, sambil masak. Sambil baca Quran, sambil masak. Okeylah, bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ada ibadah yang kalau kita buat ni, kita tak boleh buat lagi. Solat, tentulah. Tapi puasa, tidur boleh puasa, kerja boleh puasa, bawa kereta boleh puasa, sembang boleh puasa. Buat apa saja boleh puasa, kecuali itulah makan, minum, khidmat apa. Sebab apa puasa dia bukan buat, dia hanya menahan. Ibadah dia melatih diri kita menahan. Kalau semayang, zakat melatih kita spend time, buat, kiam, rukuk, sujud. Zakat latih kita supaya harta tu bagi pada orang. Haji lagi lah, macam-macam dia buat. Puasa tak perlu buat apa? Tak perlu buat apa? Sebab tu kan ada hadis, Wanaumuhu ibadah tu. Tidur yang orang berpuasa itu ibadah. Kalau orang semayang dia tidur, jadi ibadah. Makan puasa dia, batas semayang dia. Tak. Orang puasa tidur makan. Tak ada, sebab tu tidur dia pun dianggap ibadah. Bukan aku nak ibadah, tidur. Tak, maksudnya kalau dia tidur pun masih dianggap dia sedang beribadah. Sebab puasa tak patut kalau tidur. Semayang tidur tak. Jadi puasa ni amalan dia lain sikit daripada yang lain, iaitu menahan, bukan melakukan. Tak boleh tu, tak makan, tak boleh minum, tapi dah adalah semayang sebab subuh sampai maghrib. Menahan benda apa? Apa yang kita disuruh tahan? Makan, minum dan jima dengan isteri ya. Apa hukum makan, minum, jima? Apa hukum? Apa hukum asal makan? Harus kulu washrabu wala, makan dan minum. Benda yang asalnya halal harus kita disuruh jangan, tak boleh. Benda yang hukumnya harus makan, minum, harus berjima dengan isteri pun sunat. Benda yang asalnya harus kita disuruh jangan buat, so kita buat tak buat. Kalau benda yang harus, asalnya harus, kita disuruh jangan buat, kita boleh buat. Kita boleh ikut tak? Boleh. Ada itu naik clear tak buat. Ada. Rumah tak ada orang naik clear makan. Ada. Walaupun kita berseorangan di rumah, kita tak akan makan. Allah halalkan. So nama kata, kalau benda yang harus dan benda yang harus pun kita dilarang, kita boleh ikut. Kalau benda yang haram kita dilarang, boleh buat. Kita boleh sepatutnya. So puasa ni dia nak ajar kita benda yang harus pun Allah kata jangan makan, jangan minum subuh sampai maghrib. Kita tak okay. So Allah kata jangan zina, jangan merokok, curi, bunuh, judi, riba. Kita ikut tak? Mestilah lebih patutnya kita
boleh ikut. Itu rahsia puasa. Puasa ni latihan. Allah bagi suruh kita tahan benda yang harus kita tahan. Suruh berharap tak ada. Sebab tu bila seseorang tu dia berpuasa, ketakwaan dia meningkat. Ketakwaan dia akan meningkat. So dia dah tahu dah benda yang makan Allah bagi makan dulu wasyrabu selain bulan Ramadan kan. Tapi sampai bulan Ramadan Allah suruh jangan makan, jangan minum subuh sampai maghrib. Kita boleh taat lah. Sebab saya pernah masih cerita betul, saya di South Africa jumpa orang negro dia kata sedikit melayar pun macam krek lah. Dia tak ada taksi-taksi awam di jenis Superman penuh jalan. Tapi sementara tunggu penuh tu dia tanya, stop, sleep, good. But one thing I don't like, fasting. One thing I don't like, fasting. Why? Why you cannot eat? Ada orang tak boleh. Dia beli, kenapa nak ada? Makan tak boleh. Kalau kita tanya yoga tu kan 3 hari tak makan. Orang diet, orang yoga, kenapa dia tak makan? Tapi sains, dari situ sains pun menangkan. Dia membiarkan perut kosong dalam 16 jam bagus. Jadi 24 jam kan, hasil lemak dicanai dia tarik kopi. Tengah hari macam ayam goreng, ayam sampai kari ni cuma belacan segala macam. Petang kena lagi apa balik dia tarik. Malam dinner pula mi ayam, mi goreng, nasi tak apa payah. 24 jam 11 bulan lagi dah relax sikit. Relax Ramadan perut itu baik untuk kesihatan. Yang cerita dengan kita siapa? Apa cerita kita? Dia tahu lah apa yang itu kita. Untuk orang puasa dia sihat. Sumu tasih. Puasa akan menasihat kamu sihat. Sains terbukti. Bila orang nak kena pressure, nak kena apa, test yang nak puasa. Bagus, sebab lihat tu sistem pencernaan tu dia ada cuti. Sekolah ada cuti sampai 3 kali cuti. Akhir sem, mid sem. Kerja seminggu sekali ada cuti, raya cuti, raya haji cuti, wahyu pacar cuti, bawani cuti, semua cuti. Perut pun cuti. Jalan, lingkup lah. Kereta kita dah 4 jam. Kereta pun dah berhenti mana kita jalan 4 jam. Tiba pun pada 4 jam sakit tu sakit ni sakit tu lagi. Itu hikmah lah. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi sekarang ni takwa meningkat semua. Ke dah 1 Syawal drop lah. Masuk 1 Syawal je balas dendam, lemak, ketupat, limpir, lontong, lobok. Alas dendam. Siapa yang ada ni? Hazar Ya'ul Aid, Ya'ul Aqli wa Syurbi, haramun alaikum asyam. Tak ada lagi. Kalau kita hari perayaan, hari makan dan minum diharamkan kamu puasa. Dia pun tak ada risiko malah perut membengkak, terutama ustaz dia. Baby di sini rumah jamu je. Agak naik sikit dulu. Jadi ketakwaan yang Allah harapkan, la'alakum, Allah macam mudah-mudahan kau tak bertingkatlah kau takwa kau. Bukan betul kamu mesti kena bertakwa. Ittaqullah hari Jumaat. Hari Jumaat, tiap-tiap hari Jumaat nasihat takwa. Kalau khutbah pertama, khutbah kedua. Kalau imam tak nasihat takwa, batal khutbah, batal juga. Sepenting tak penting tahu tiap-tiap hari Jumaat seminggu sekali nasihatkan 2 kali. Khutbah pertama, khutbah kedua. Ya ayuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya ittaqullah wa fadhal muttaqun. So
Mana cara dia? Macam mana nak cari cara dia yang meningkatkan ketakwaan tu? Nah, kamu tak tahu masa. So, Allah dah bagi isyarat. Cara kita nak meningkatkan ketakwaan antaranya ialah dengan berpuasa, dengan menahan diri daripada perkara yang harus lebih dari kalau kita menahan diri daripada perkara yang haram, yang makruh, dan tentu akan lebih meningkat lagi ketakwaan. Jadi siapa yang nak meningkatkan ketakwaannya, dia kena banyak menahan diri, tahan. Sebab Islam dua, satu mengerjakan, satu menahan. Mengerjakan segala yang diperintahkan, menahan diri daripada yang dilarang. Ada orang yang boleh buat tapi bila suruh tahan, tak boleh tahan. Tak boleh. Ya ada kecut, tak boleh tahan, tak boleh makan. Ya ada calon tak ya ke? Tak boleh tahan. Tapi kalau secara halal, halal tahu. So, takwa. Takwa ni dalam Al-Quran banyak sebut. Wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buka segala jalan keluar. Makhraj itu jalan keluar daripada segala permasalahan. Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. Sebab apa? Sebab apa? Dia takut kepada Allah, takut. Pintu kunci. Dah tahu pintu kunci dia lagi kali. Tapi dengan takwa dia, dia terbuka. Kalau dia kalau kita takwa, Allah akan buka. Apa segala masalah, Allah akan buka jalan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi dia rezeki daripada jalan yang tak disangka. Tafsir mimpi, jadi mimpi kewangan. Sini nak mengundi, tak menang, tak tekan. Tafsir mimpi dia, jadi mimpi. Allah bagi rezeki tanpa disangka-sangka. Jadi buatkan dengan apa? Haji ke Datuk Ismail Sabri. Tak, mungkin saya ada mimpi lah. Aku tafsir maksud jadi mimpi kawan. Payah jadi. Pada takwa, Allah bagi rezeki dia yang tadi sampai sangka. Dan lepas tu panjang lagi kan. Allah bagi dapat apa ni, diampunkan segala kesalahan, kemudian macam-macam juga. Dan dalam Hujurat Allah sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling bertakwa. So siapa yang nak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, naklah dia tingkatkan ketakwaan. Allah pandang takwa, Allah tak pandang orang lain. Siapa paling bertakwa, dia lah yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Ini semua yang saya sebut ni dalam Hajjul Amidi, mana tadi bahas panjang tentang takwa. Itu juga dalam Ihya lebih banyak lagi. So mudah-mudahan bukan saja kita meraih pahala di bulan Ramadan, kita juga berjaya mencapai maksud daripada puasa itu, iaitu meningkatkan ketakwaan. Mudah-mudahan supaya menjadi berkat kepada 11 bulan mendatang. Dulu Ramadan satu lagi 11 bulan. Cukup sebulan takwa. Masuk spesial lagi. Kena ada latihan sebab contohnya dalam satu syarikat company, bos hantar satu penjuru pergi kursus sebulan. Balik apa yang diharapkan? Mesti ada performa meningkat apa? Balik sama. Tahun depan hantar lagi sebulan. Balik sama. Betul ni.
tak pergi khusus balik sebelum pergi khusus dengan selepas pergi khusus sama. Siapa baik dah pergi khusus? Mengambilkan yang Allah bagi kita nak sebulan Ramadan khusus tak kuat lama. Lepas habis Ramadan sama lagi dengan sebulan. Tapi tak adalah sia-sia, dapatlah pahala, tapi maksud tak tercapai. Nak tahu puasa kita itu mencapai maksud dia atau tidak, takwa kita meningkat atau tidak. Nak kata aku takkan sia-sia pun. Kenapa Allah sebut hujung tu la'allakum tattaqun. Orang tak tengok tu memang sebelum tu wajib masuk kita. Tapi la'allakum tattaqun tu apa dia? Macam tengok Allah Ta'ala punya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan orang takwa, bertambahlah ketakwaan orang, mudah-mudahan. Allah punya bahasa macam penuh kasih sayang. Kita atau pergi usul pada usul sama. Maka seolah-olah kita tak menunaikan harapan Allah Ta'ala. Aku bagi kau 1 bulan supaya orang tingkatkan ketakwaan. Dia tingkat ketakwaan kau akan jadi mulia di sisi aku. Tapi orang sebelum pergi usul balik orang sama. Allah bagi lagi Ramadan tahun depan, lagi bagi lagi. So siapa yang bagi? Allah tak bagi pahala banyak. Kita yang kita tengok mana yang tengok di sini. Ayyam ma'dudat, hari-hari yang dihitung atau dihitung. Maksudnya puasa Ramadan itu ada hari yang ditentukan, sama ada 29 ataupun 30. Lecok tu 31. Pelanggan selesai. Kan? Hari puasa di Saudi hari Sabtu, macam mana ni puasa 31 hari. So dia sepatutnya dalam kes ni Jabatan Mufti adalah Allah. Maksudnya orang yang dapat puasa di Saudi hari Sabtu kan, nanti puasa Ahad. So kalau Malaysia puasa 30 hari, maka orang yang di Saudi pada Malaysia itu dengan puasa 31 hari. Ada kita puasa 30 hari. Pada hadis Nabi 29 atau 30. Tak ada puasa 30 hari. So dalam bab ni Ibn Hajar dengan Imam Rabi dia khilaf. Satu berpendapat puasa 30 maksimum, tak ada puasa 30 hari itu tak ada. So orang yang dah cukup 30 masuk hari 31 Malaysia masih puasa, dia tak. Tapi dia wajib imsak. Menahan diri daripada makanan juga, tapi bukan dengan ayat puasa 30. Seorang lagi kata tak wajib. Pasal apa? Ketika satu kau berada di Saudi, jatuh 1 Ramadan hari Sabtu, kau wajib. Sebab Allah kata puasa Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ketika kau berada di Saudi, masa itu dah jatuh 1 Ramadan, kau puasa. Kau balik Malaysia, walaupun dah 31 hari, masih Ramadan ke? Masih Ramadan. Kau dah masuk 31 hari, 30. Itu mana satu pendapat yang harus diamalkan. Sepatutnya akan berfatwa. Saya ada dia menanya bang. Terus saya terangkan pendapat ini. Khilaf nama Syafi'i, Imam Rabi Ibn Hajar. Cuma yang Malaysia nak amalkan macam mana? Itu ulama mufti bagi fatwa. Keluar fatwa masa Islam. Tapi tak keluar. Dah dekat-dekat nak raja tak keluar fatwa. Oh baik ni. Dah tahu. Sebab kalau puasa hari Selasa, mesti dia kena begitu. Orang yang balik ramai yang pergi Saudi kan? Yang puasa di Saudi hari Sabtu tu, tapi balik Malaysia. Jadi kalau puasa Malaysia 30 hari, dia kena puasa 31. Kena puasa 31 ataupun kena imsak. Fatwa tak keluar-keluar. Apa lah. Memang Islam lah, maknanya 29. So orang yang puasa di Saudi jadi 3. Lepas tu aku ni tiba-tiba mengejut raya Isnin tak sempat pergi daki, boleh tempat di lemah. Langkau katanya ulama. Kita boleh baca lah kan. Sebab isu ni bakal viral lah. Sebab kalau jadi misalnya puasa di Selasa kan, orang yang puasa Saudi sila-sila dia raya lagi Isnin. So dia dah puasa 3 bulan lagi. Kalau puasa 31 kenapa?
Habisnya kan, satu negeri pun tak apa tu. Bola tu, tak ada waktu dalam kau itu dalam Facebook, tempat orang meluahkan perasaan kan Facebook. Apa ni rayu tiba-tiba, tak ada ni menyusahkan orang. Rayu tiba-tiba, semua orang beruhara. Tak agak lah. Senyap tu semua mesti ni tak beritahu pun kena puasa tu tidak kan. Hari yang 31 tu bagi orang confirm ni Islam ni dah siap-siap beli rakyat. Malam umum masuk raya tak tahu dah. Selamat. Sebab dia katakan ayam ma'adudat, hari yang telah ditentukan dan ditentukan harinya dalam hadis. Nabi kata 29 dan 30, tak ada 31. So, jadi macam ni itu yang jadi kecoh. Sebab ramai yang kita beli hari Sabtu di dalam Sabtu dalam puasa kita bersahat. Takut puasa tu satu pula. Sebab dia alasan dia kukuh juga. Sebab 1 Syawal haram puasa. 1 Syawal haram puasa. So bagi diri dia seolah-olah dia dah Syawal. Dia 31 mana ada 3 bulan 31 kan. Dia takut tak ada puasa lagi haram. Nabi kata 1 Syawal haram puasa. So saya cakap tunggu mufti yang berapa confirm. Sebab dia tak boleh biarkan rakyat apa ni berupa macam tu kan. Mestilah fatwa kebangsaan tidak. Tapi kan kenyang, tak faham lagi. Kalau nak risau puasa raya Islam lah. Sebab dalam kalender tu dia tadi rasa itu yang percaya sangat benda. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di kalangan kamu yang sakit atau atas perjalanan, maka fa iddatun, adalah dia gantikan min ayyamin ukhra, pada hari yang lain, maksudnya selain Ramadan. Dan hari yang diharapkan itu tak boleh macam hari 1 Awal, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 1 tahun ni ada 5 hari yang haram puasa. Dan ada lagi lah selain itu, iaitu hari Syak. Bagi orang yang tidak pasti adakah bulan itu 29 Syaban sahaja, besoknya 1 Ramadan atau besoknya 30 Syaban. Mungkin dia duduk zaman dulu lah. Sekarang banyak media dia tahu. Orang yang mungkin duduk dalam hutan, dalam jauh daripada ni tak dapat tahu berita sama ada adakah besok itu masih Syaban, 30 Syaban, lusa baru 1 Ramadan, atau besok itu dah 6 bulan pun tak. Dan maksudnya tak pergi tengok lah. Itu dia panggil hari Syak. Hari Syak itu haram puasa. Kemudian 16 Syaban sampai sebelum Ramadan. Bagi orang yang tak pernah puasa sunat, orang yang tak pernah puasa sunat tak boleh puasa. Jadi 16 Syaban sampai habis Syaban itu haram. Dan isteri tanpa izin suami, kecuali puasa qada. Itu mesti Aisyah qada Ramadan bulan Syaban. Syaban tadi tak dalam. Lepas dah last tu lepas Syaban Ramadan. Dia puasa ganti Syaban dan kalau dia takut juga dia akan kena fidyah. Bab fiqah. So bagi yang sakit, bagi yang safar, boleh untuk tidak berpuasa. Dan so kita bagi dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan perincian mengenai mari doktor dengan alas seperti itu dalam PK yang panjang ini tadi. Ayat tersebut menerangkan perintah puasa dan hukum yang bertalian dengannya, serta menjelaskan pula faedah atau hikmahnya secara ringkas tetapi tegas.
dalam rangkaian perkataannya yang sedikit lagi kemas, yaitu firman-Nya la'allakum tattaqun, yang disyarat tadi, supaya kamu bertakwa. Jadi berpuasa untuk mencapai derajat takwa adalah nikmat atau faedah yang terkandung dalam puasa. Berpuasa untuk mencapai derajat takwa. Maka takwa ini ada tingkatan, banyak tingkatan. The basic level atau fundamental of taqwa di dalam surah Al-Baqarah awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Muttaqin itu yang bertakwa. Siapa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah yang beriman dengan perkara yang gaib. Kemudian yuqimuna shalah, dengan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Empat zakat. Dan yu'minuna bima unzila ilaik, beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, itu kita Al-Quran. Juga kama unzila min qabli, kitab-kitab yang diturunkan sebelum. Kemudian wabil akhirati hum yu'minun, yakin dengan hari akhirat. Ini basic level of taqwa. Jadi siapa yang beriman, semayang, kemudian beriman kepada kitab-kitab Quran, Torah, Injil, kemudian yakin kepada hari kiamat, ini orang takwa. Itu basic level of takwa. Semua takwa. Siapa tak percaya kepada hari kafir, siapa tak semayang fasik, tak percaya kepada kitab kafir. So basic level of takwa, percayalah kepada rukun iman dan rukun Islam. Itu basic level. Tapi takwa yang paling tinggi, Imam Al-Ghazali, tak ada orang saya masalah banyak saya lupa Imam Al-Ghazali sebab Hujatul Islam. Siapa mana ada orang dapat gelaran Hujatul Islam? Imam Al-Ghazali seorang. Banyak ulama, ribuan ulama, puluh ribuan, mungkin ratus ribu, tapi yang dapat gelaran Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Lahir 450, meninggal 505 Hijriah. Kitab Ihya itu lengkap. Maka saya kata, di dalam saya mungkin daripada kitab Minhaj al-Abidin, ringkasan sendiri, kitab yang terakhir yang dikarang, dan dikarang anak murid dia cakap, jadi dia kuliah, anak murid dia salih. Jadi nama Minhaj al-Abidin. Imam Ghazali kata, setelah aku renung ayat-ayat Al-Quran tentang taqwa, hadis Nabi tentang taqwa, mendapat para sahabat mana taqwa, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama salam, taqadimin. So aku buat satu kesimpulan. Takwa yang paling tinggi ialah menahan hati daripada terlintas untuk melakukan maksiat yang belum pernah dilakukan, dan menahan hati daripada terlintas untuk mengambil perkara-perkara yang harus secara berlebih-lebihan. Itu makna takwa. Kalau kita tengok kita punya amalan tiga lah. Satu perbuatan, satu percakapan, satu hati. Yang tiga tak buat maksiat. Itu ramai orang boleh lah tak buat maksiat. Tak bercakap maksiat. Orang cakap pun dia tak buat, kawan ni cakap pun boleh. Buat pun tak, cakap pun tak, tapi hati dan macam dia terasa. Tengok awet kecil tanpa stop. Betul? Ustaz tak ustaz menyambung. Betul? Hati mana ada space. Mulut boleh lagi kan tutup, perbuatan boleh lagi. Nanti ada space. Dia kan pula stop. Ada yang lainnya. Oh tak tahu mulut Pak Ustaz ni. Duduk depan ini dia punya rekor lagi ya. Yang maksiat kan. Jadi hati dia langsung tak terlintas untuk benda-benda maksiat. Bayang. Itu okey lagi. Kau telah dapat tahap. Maksudnya kalau hati tak terlintas, hati ni susah. Manusia ni selagi dia tak tidur, tidur pun mimpi kan. Selagi dia sedar hati dia berbaca, betul, fikiranlah. Fikir sampai fikir, duduk dalam kuliah pun tapi fikir sampai ke langit ketiga.
Besok macam mana lain yang open house besok macam dia. Dia tak ada stop. Jadi tidur bangun. Jadi fikiran dia, kenapa fikiran dia tak cerita maksiat? Sebab fikiran dia sibuk dengan Allah, akhirat, syurga, neraka. Sentiasa pemikiran orang bertakwa ni, dia akan fikir akhirat, Allah, akhirat, Allah, Rasul, akhirat, Allah, Rasul, akhirat, syurga, neraka. Macam mana aku besok di kubur, masyar, mizan, sirat, syurga, neraka. Dan tidak terlintas untuk mengambil perkara-perkara yang harus secara berlebih-lebihan. Ini baik, ini setelah itu kalau hasil, tak lagi maknanya. Macam mana ni? Kalau kita dah buat begitu bangun benda-benda yang harus, harus tak salah, tak rasa. Tapi orang tinggi takwa tak lagi sibuknya. Bab syurga kita dah renovate. Macam mana mak? Dia fikir rumah hari dah renovate. Orang masuk dapur tu kena masak apa? Chicken. Ini apa? Chipboard ni dalam masak. Dia pakai penyatoh. Sorry. Betul tak? Ada tak kita fikir terlintas nanti macam mana syurga kita besok? Adakah syurga kita sudah direnovate habis-habisan macam mana kita renovate rumah kita? Tak. Selagi orang itu berzikir, hadis riwayat, malaikat akan renovate syurga dia. Dia stop, mereka stop. Ada amalan dia buat, tambah satu istana kristal. Tak. Kita ada tak kita fikir dulu? Tak kira kubur ke, macam mana aku besok orang kubur, mereka tanya pada masyarakat besok aku telanjang ke, tak ada pergi pakaian. Aku dapat perlindungan arah, tak pergi dengan yang telanjang-telanjang dulu. 50,000 tahun. Bukan 5 hidup pun dah sampai 50,000 tahun. Hisap macam mana besok Allah tanya aku ni yang aku pernah jawab. Besok aku lintas di sirat agak-agak game yang macam apa? Sonic Flash. Kira dia melangkah mengisar dan dalam tajam macam mata bedak, habis macam sehelai rambut. Hadis sahih riwayat Muslim. Ahadu minas sayf, lebih tajam daripada bedak. Ada gig. Ini orang takwa. Orang takwa dia badan di dunia, hati dah sampai di akhirat. Tapi tak adalah kalau macam tu tak boleh buat kerja lah Ustaz. Alhamdulillah rumah terbakar, rumah nak panggil kita akan mulai nak pergi akhirat je kan. Kerja lah. Bila satu orang accountant misalnya kan, takkanlah dia nak tengah buat account fikir akhirat juga, habis lah nantinya. Itu kewajipan terpaksa kita fokus. Selain daripada itu takwa. Maknanya takwa hati tu. Mungkin mulut tak cakap, perbuatan tak buat, tapi hati pun tak terlintas. Hati hanya Allah, Rasul, akhirat dan perkara-perkara yang menjadi kewajipan kan. Kan tengah buat kerja berarti akhirat kacau betul kan. Jadi ulama kerja dia pun tak banyak saya, tapi fikirlah jika nak bagi nafkah anak isteri, nak dapat payment, nak bayar hutang, rumah, kereta pun itu kena fikirlah. Bukan maksudnya 24 jam fikir. Maksudnya kau apa tu? Saya sedang memikirkan akhirat apa? Saya nak capai ketakwaan. Saya dengan kuliah dari satu kata besok dapat surat nanti je. Tak kacau. Serabut dah. Mula fikir macam mana saya kena habis akhirat mana pun mana. Dia kena pandai kan? Kena pandai agama ni tak adalah suruh 24 jam kita fikir. Maksudnya selain daripada apa yang wajib kita fikirkan, kita gunakan untuk fikiran akhirat. Macam boleh takwa paling tinggi. Sebab tu tak potensi lah. Dan bertahun-tahun Allah Ta'ala bagi kita Ramadan untuk tahap tu je.
susah. Islam mudah, tapi nak capai tahap perdana dulu, perdana takwa tu kan susah. Kena bawa betul lah, insyaAllah. Cuba kan? Sama lagi insyaAllah. Ingat, puasa ni macam yang kata yang puasa yang sebelum apa dia, yang tahun dahulu, tahun kemudian tu. Ini syariat puasa ni macam bila yang di awal agama Islam ada dua lah. Satu Islam yang umum. Islam yang umum semua Nabi-Nabi bawa agama Islam. Dan yang khusus kita umat Nabi Muhammad SAW. Dan semua, hampir semua orang boleh katakan semua umat, dia ada sembahyang, dia ada puasa, dia ada zakat, dia ada haji. Dan dia orang pun membunuh haram, merompak haram, berzina haram. Sama. Cuma dia punya bilangan dan tertib mungkin beza. Kita paling tengoklah, bagi setengah orang mungkin dia kata paling hebat, bagi setengah orang kita paling susah. Mana ada umat sembahyang saya 5 kali kan? Kita kena sembahyang 1 hari 5 kali. Umat dulu paling pun 1 hari 1. Dan ada yang seminggu sekali sembahyang seminggu sekali. Seronok lah, lepas tu dia datang Jumaat je lah. Dia nak jadi umat dulu lah kan? Betul tak? Umat Nabi Muhammad 1 hari 5 kali berat bagi orang yang biasa berat. Dan sebelum capai tahap tu kan, mestilah berat dulu kan. Puasa Ramadan sebulan 30 hari. Mana ada orang puasa 3 hari? Yang diketahui syariat Bani Israel wajib puasa pada hari Ashura sekali. Setahun sekali. Setahun sekali hari Ashura 10 Muharram. Kita setahun 30 hari. Mana ada terawih 20 rakaat? Pasal dia kena buat apa? Kita memang syariat kita yang paling berat. Sebab apa? Sebab kita umur pendek. Umur 60-70 tahun. Umat dulu umur 100 tahun. Kita umur pendek. Lepas tu kita dah tak kelas. Tapi kita nak masuk syurga dulu ni. So kita kena ibadat. Dalam satu hadis kursi, panjang hadis dia, Mishwam, maksud dia apa kata, umat Muhammad ni, aku fardukan kepada mereka apa yang aku fardukan kepada para Nabi. Aku memfardukan kepada mereka apa yang aku fardukan kepada Nabi. Dan aku sunatkan kepada mereka apa yang aku sunatkan kepada para Nabi. Kita ni punya ibadah Nabi Rasul. Umat dulu senang, sembahyang sehari sekali ataupun seminggu sekali, puasa setahun sekali. Senang. Kita ya, sampai 5 kali dulu, satu jaga sembahyang 2 waktu. Wali besar. Jadi saya dengar lah, ada seorang ilmuwan yang sebut, ustaz juga, orang alim. Zaman sekarang ni, siapa boleh jaga sembahyang fardu 5 waktu berjemaah, siap qobliyah ba'diyah, sah. Wali besar. Namun sekarang dah senang. Siapa tak dia jaga? Wali besar. Kata memang ibadah tu nampak dia beza sikit-sikit. Contohnya syariat kita boleh makan lemak, Yahudi tak boleh makan. Syariat kita kalau najis suci dibasuh dengan air, Yahudi tak boleh. Dia kena potong buang pakaian yang najis. Kita kalau buat dosa besar boleh bertaubat. Tapi Yahudi buat dosa besar kena nuri. Tak sabar saya aku tak masalah. Dia ada sedikit perbezaan tu. Dia orang hari Sabtu, kita hari Jumaat kena pergi semayang, dia Sabtu kena pergi semayang. Tak dilantikkan, dia tak tayarkan satu kan. Sengaja Allah Ta'ala perbanyakkan ikan pada hari Sabtu, nak uji ya. Tinggal semayang tu pergi ikan, tu kena buah jadi, tu jadi monyet, jadi babi. Jadi syariat tak ada beza lah. Cuma bilangan tu beza sikit. Yang paling berat kita semua. Kita paling berat. Waktu tak main. Tak
nama yang berjaya di sini Nabi. Tapi jangan mengaku Nabi lah ibadat itu memang ibadat orang-orang Nabi. Susah semayang waktu puasa Ramadan zakat susah. Jadi itulah sebab kita datang akhir nak dimasukkan syurga paling awal. Kita pendek. Dia orang kata 100 tahun nak ibadat. Kita 60 mati je. Itu hikmah. Allah. Jadi saya kedua baik-baik mudah Allah Ta'ala sampai kemana sana minta ampun kepada Allah untuk maafkan semua. Mudah-mudahan lebih taufik dan kita paham apa yang disampaikan. Alhamdulillah, syukur majlis Allah yang kita insyaallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.